Jadi, pastikan dalam bahagian kesihatan juga, jangan kita terlepas pandang kerana kita tak mahu semasa kita dalam keadaan yang sakit, kita tak mampu untuk bayar bil klinik ataupun bil kesihatan di hospital nanti. Walaupun ianya jarang-jarang berlaku, allocation untuk bahagian 3 ni juga penting. Cuba bayangkan, adakah dalam masa ke depan nanti 300,000 ni cukup? Jadi, beruntunglah mereka yang ada KWSP. Hai guys, bertemu kita sekali lagi dalam YouTube channel Amirul Amin. Terima kasih kerana anda masih setia di dalam YouTube channel ni. Jika anda rasa semua video-video yang ada di dalam YouTube channel ni menarik dan memberi manfaat kepada kita semua, sila klik button subscribe, tanda anda menyokong saya dan memberi saya semangat dan motivasi untuk menghasilkan video-video yang lebih menarik pada masa akan datang. Thank you guys yang mana yang telah menyokong saya selama ini. Berapa penting simpanan pada hari tua kita? Beruntunglah anda jika anda mempunyai simpanan. Terlebih-lebih lagi kepada anda yang mempunyai simpanan wang di dalam KWSP. Di antara observation dan juga kajian yang saya lakukan kepada mereka yang dah mencapai umur 55 tahun dan ke atas, dan bagaimana pecahan yang mereka buat untuk memastikan keseluruhan duit simpanan yang mereka ada, mereka dapat survive semaksimum yang mungkin. Mungkin di luar sana masih ramai lagi orang berjaya dengan melakukan pembahagian daripada sejumlah wang yang besar dalam hidup mereka. Okey, sebagai contoh ya, sehingga tahun 2024, mereka yang mempunyai lebih kurang 300,000 wang dalam KWSP, mereka membahagikan wang mereka kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama iaitu bahagian wang untuk kelangsungan hidup. Okey, untuk pecahan yang pertama tadi, berapa anggaran kos sehari atau sebulan penggunaan wang semasa hari tua nanti? Anda kirakan lebih kurang RM2,000 sebulan untuk orang tua-tua ya. Iyalah, nak duduk berdua sebagai contoh, pasangan suami dan isteri. Dengan RM2,000, berapa anggaran untuk anda bahagikan pecahan yang pertama tadi untuk pecahan kelangsungan hidup tadi ni? Kalaulah sekarang kita memerlukan 2 hingga 3,000 sebulan untuk meneruskan kelangsungan hidup kita di hari tua, cuba bayangkan dalam 10 ke 20 tahun akan datang, berapa pula anggaran yang diperlukan sebulan untuk meneruskan kehidupan di hari tua bersama pasangan kita? Adakah perlu kita menjadi orang yang berjimat cermat, meneruskan hidup dengan apa adanya? Jadi, pastikan pecahan daripada bahagian 1 untuk kelangsungan hidup ni betul-betul cukup untuk mungkin 20 tahun sebelum akhir hayat kita. Bahagian kedua adalah bahagian untuk kos-kos rawatan, di mana pada usia tua pastinya prestasi kesihatan kita perlu juga diutamakan. Berapa yang diperlukan sebagai orang yang sudah lanjut usia melakukan check-up ataupun rawatan kesihatan ke klinik harian? Adakah untuk pasangan suami isteri cukup sekadar RM100,000? Jadi pastikan dalam bahagian kesihatan juga jangan kita terlepas pandang kerana kita tak mahu semasa kita dalam keadaan yang sakit, kita tak mampu untuk bayar bil klinik ataupun bil kesihatan di hospital nanti. Dan pecahan yang ketiga pula ialah untuk lain-lain. Kajian saya terutamanya kepada orang Muslim. Pecahan ketiga iaitu pecahan lain-lain adalah seperti menunaikan umrah atau haji. Sebagai contoh sekarang, satu orang untuk melakukan haji, dia memerlukan
30 hingga 35 ribu seorang. Bayangkan, sepasang suami isteri, mereka dah perlukan lebih kurang 60 ke 70 ribu untuk menunaikan haji. Mungkin kalau umrah tu kurang sikit lah. Sekarang umrah pun dah 15 ribu. Dua orang dah 30 ribu. Jadi, bahagian pecahan ketiga ni juga penting. Juga sebagai pecahan perbelanjaan sampingan seperti perbelanjaan kenduri anak kahwin, pembahagian membaiki kerosakan seperti kerosakan rumah, kenderaan. Ini juga penting. Walaupun ianya jarang-jarang berlaku, allocation untuk bahagian 3 ni juga penting. Seperti contoh, wang 300 ribu yang kita bagi tahu tadi. Berapakah pecahan yang wajib untuk diorang asing-asingkan untuk 3 perkara tadi? Dan sebenarnya, kita perlu bijak untuk membahagi-bahagikan supaya kita tak mengalami kesusahan pada hari tua. Cuba bayangkan, adakah dalam masa ke depan nanti 300 ribu ni cukup? Jadi, beruntunglah mereka yang ada KWSP. Untuk mereka yang tak ada KWSP, mungkin bekerja sendiri, berniaga. Jadi, penting simpanan pada hari tua ni ya. Anda juga boleh buat simpanan ke dalam KWSP secara sendiri dengan mendaftarkan diri sebagai pencarum dan mencarum ke dalam akaun KWSP ni. Dan berapa amount yang kita perlukan sebenarnya pada masa kita tua nanti? Buatlah persediaan awal agar kita tidak susah dan lebih menyusahkan lagi kita menjadi seorang yang papa ke dana. Pertimbangkanlah ya, supaya kita tidak menjadi hamba kepada pekerjaan sehingga di hujung nyawa kita, di mana bila kita sudah tak bekerja disebabkan oleh faktor kesihatan kita, akhirnya kita terpaksa juga kerja untuk meneruskan hidup kita dengan bersusah payah. Cuba bayangkan ya, bila dah umur 60, 65 tahun masih bekerja, masih menjadi tukang kebun sekolah atau menjadi pengawal keselamatan di usia senja. Kasihanilah diri kita sendiri. Kita perlu berehat di rumah dan melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih menyihatkan dan menggembirakan tanpa perlu berfikir lagi tentang masalah kerja dan masalah keuangan. Semoga video saya hari ini memberi kesedaran dan awareness, iaitu langkah-langkah awal untuk menyediakan wang simpanan untuk hari tua kita dengan secukupnya. Terima kasih kerana anda telah menonton video ni sampai habis. Jika anda rasa video ini menarik dan memberi manfaat kepada kita semua, sila klik button like, komen dan share supaya video ini dapat disebarkan dan memberi manfaat kepada semua orang yang berada di luar sana tentang kesedaran menyimpan pada hari tua. Thank you guys. Semoga kita berjumpa lagi di dalam video yang akan datang dan Assalamualaikum.